tempat sini. Oh, batik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali perbincangan kita melihat pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 42 hingga 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yukazzibuka faqad kuzzibat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Thamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan wa kuzziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir. Ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala urushiha وبئر معطلة وقصر مشيد فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-42 dan 43 bermaksud, dan jika mereka orang-orang musyrik, musyrik ni dimerujuk pada musyrikin Mekah lah pada awalnya, mendustakan kamu, ya, mendustakan kamu ni itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, Lut dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu aku tangguhkan azabku untuk orang-orang kafir. Kemudian aku azabkan mereka, maka lihatlah bagaimana besar kebencianku kepada mereka. Ayat ini tuan-tuan sekalian, dia dalam bentuk hiburan kepada Nabi SAW, ya. Dan ini juga kita sebut pusingan atau perkitaran yang biasa berlaku dalam dakwah para Nabi dan dakwah semua para pendakwah sehinggalah ke akhir zaman. Allah SWT nak mengajak adab, ya. Semua orang ada adab, termasuk juga para pendakwah, termasuk kita lah tuan-tuan sekalian yang ada sumbangan sikit sebanyak. Inilah prinsip yang dipegang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu hiburan atau juga tazkirah, peringatan kepada baginda dan kepada kita semua. Sebab Rasulullah SAW sebagaimana para Nabi yang lain, bila diutuskan oleh Allah menjadi Rasul, maka para umatnya yang terdiri daripada kaumnya, penduduk Mekah, saudara maranya tidak percaya kepadanya, ya. Yang disebutkan mendustakan Nabi SAW. Maka Rasulullah sedih lah. Kita maklum tuan-tuan sekalian, ya. Sepanjang hidup Nabi 40 tahun, penduduk Mekah, kaum kerabat dia percaya kepada baginda SAW. Bila Nabi bawa saja Islam, maka Nabi telah ditolak, tak dipercayai, dituduh dengan pelbagai tuduhan. Maka Rasulullah pun sedih. Maka Allah pujuk Nabi SAW, ya Allah, wahai Muhammad, jika mereka, yakni orang kafir Quraisy itu mendustakan kamu, tidak percaya pada kamu, bukan kamu saja, Nabi-Nabi dulu sama, Allah sebut satu-satu, ya. Nabi Nuh, Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, ashabul Madyan, kaum Nabi Saleh, ya, Nabi Musa, sama juga, semua mereka pun didustakan. Jadi bukan Nabi SAW saja, pun sama lah tuan-tuan sekalian. Kita ni sikit sebanyak, jauh nak dibandingkan dengan para Nabi alaihi wassalatu wassalam.
Namun bila kita memahami satu kebenaran, ya, kita tahu satu kebaikan, ya, kita maklum ada orang tak terima, itulah juga teruskan prinsip yang kita pegang, ya. Jadi kita pun faham kebenaran ini bukan suatu perkara yang mudah untuk diterima oleh manusia, ya. Walaupun kadang-kadang kita fikir benda ni benda jelas, tak terima tuan-tuan sekalian, ya. Biasalah, kerana manusia ni ada apa, sebanyak-banyak kali dah kita bincang, ada nafsu, ya. Nafsu inilah yang menyekat mereka daripada menerima kebenaran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berada di dalam landasan yang betul, teruskan usaha dakwah, ya, dan melakukan seluruh sifat-sifat yang baik, iaitu teruskan dakwah, doakan kepada kaumnya dengan kemudian berhujah dengan mereka dengan berhujah yang baik, tanpa sebarang sifat-sifat yang tak baik. Ini pun sama tuan-tuan sekalian. Kita pun hari ni sikit sebanyak ni lah kita faham. Apa jua situasi, kembali kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah kita ni lemah sekarang. Saya pun sama, ya. Kita bukan ada kesabaran. Bila berjumpa melihat kejahilan, maka datang perasaan marah kita, ya. Tak reti-reti ada tuan-tuan sekalian, ya. Kita dah tua bangka, pencin, tak datang ke masjid, memang anak cucu Abu Jahal contohlah, tak ada sebut itu tuan-tuan sekalian, ya. Tapi maknanya datang rasa nak marah, ya. Kau ya juga dalai ke dulu, tapi dah tua reti juga, ini tak mau reti, yang ada sekali dalai. Ini bukan ucapan, ya, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mendidik Rasulullah SAW, teruskan dakwah, sampaikan. Kita ni jauh tuan-tuan sekalian dengan Rasulullah, para sahabat, ya. Mereka berhadapan dengan kejian yang cukup dahsyat. Ni banyak kali ulang tuan-tuan sekalian. Macam mana kita rasa kita betul, wajadilhum billati hiya ahsan. Balaslah dengan ucapan yang baik, ya. Balas dengan ucapan baik. Inilah yang ada pada Nabi SAW. Kita malu, tak ada apa yang tak dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap balas dengan baik. Mengapa? Sebab Nabi bawa ajaran Islam, ya. Walaupun tu sekarang satu jahat, kadang-kadang dia ada manusia yang kita rasa baik pun sama juga, ya. Nabi SAW berhadapan dengan padri-padri, ya, rahib, ya, yang tahu tentang kebenaran Nabi SAW pun sama, ya. Nabi balas juga dengan jawapan yang baik kepada mereka. Nabi tak sebut tuan-tuan sekalian, kamu ni dah lah reti. Kalau hari ni kita sebut orang alim lah, ya, orang baik, ya. Tapi pun sama, ya. Nabi tidak balas mereka dengan kata-kata yang keji. Nabi terus sabar dan memujuk mereka menyampaikan kebenaran. Mengapa? Sebab tuan-tuan sekalian, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan bapa saudaranya Abu Talib masuk Islam, ya. Maka Allah didik Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa petunjuk hidayah bukan milik Nabi SAW, bukan milik kita, ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka Allah mengingatkan, tugas hanya menyampaikan. Adapun sama ada manusia terima atau tidak terima, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doakan Allah berikan kekuatan, ya. Dia mudah, ya tuan-tuan sekalian, hidup ni bukan payah mana, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, pertama kita buat baik terhadap diri kita, berusaha supaya mungkin kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, jauhkan daripada sifat-sifat yang keji. Kemudian manusia ni kita ajaklah setakat mana yang kita mampu tuan-tuan sekalian, ya. Doakan kebaikan, hati, ya, akan bahagia. So itu bila balik pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, dia selamat, ya. Dekatkan, kita doakan, ya, dekatkan diri kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj atau cara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bahagia, ya. Hari ini tuan-tuan sekalian, ya, saya kadang-kadang tak minat sangat nak sebut, tapi kadang-kadang ulang balik. Mengapa? Sebab kerana terjerumusnya orang yang baik kerana pertarungan, sama ada politik, sama ada mazhab, lupa kepada adab. Ini kita betulkan tuan-tuan sekalian, ya. Saya ambil satu contoh, ya. Ini ulang banyak kali dah ni. Contoh politik lah, contoh kepimpinan Allah tuan-tuan sekalian. Balik sunnah Nabi sekarang, ya. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, ada peluang memilih.
ada peluang memilih, pilih pemimpin yang baik. Dia yang pertama. Jadi ada peluang pilihlah pemimpin yang baik. Tak kira lah daripada ketua imam, pengurusi masjid, tuan-tuan sekalian, daripada ketua kampung ke ketua apa, tuan-tuan sekalian, sampailah ke setinggi-tinggi pemimpin. Ada peluang kita pilih yang baik. Setelah itu telah dilantik. Bila telah dilantik, apa yang diajar oleh Rasulullah, terima seadanya. Ada sekarang bukan payah sangat. Okay? Sabar tuan sekalian. Termasuklah contoh macam imam bersama. Tuan-tuan ialah duduk di masjid ini kan. Ada masjid lain setengah tuan-tuan imam yang baik, imam yang sedap suara. Dengar pun tenang. Pergi setengah masjid, dah itu imam dia. Saya pergi sebuah masjid, tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Sabar. Tuan-tuan sekalian. Dah, ya. Allah kita tu Allah. Sabar tu imam. Dah itu tu imam. Ya, diajar untuk terima seadanya. Saya tuan-tuan, inilah keadaan yang kadang-kadang kita tak faham. Bila kita faham, kita bahagia. Saya pun sama dulu dengan saya. Imam Zali kata apa? Kita bila kamu menjadi makmum, tanggalkan segala apa yang ada pada kamu. Kalau kamu qari, kamu jangan lupa ya, kamu makmum, tak usah bincang tentang tajwid orang. Kalau kamu seorang alim ulama mahir ilmu fiqh, abaikan belaka, jangan fikir tuan-tuan sekalian. Ya, kecuali yang jelas tu cerita lain lah. Ya, dia prinsip tu sekalian, terima seadanya dah lah tuan-tuan sekalian. Ya. Saya pernah cerita saya ulang. Saya pergi masjid, satu masjid tuan-tuan sekalian. Nak ceramah di surau, tak sempat berhenti masjid sebab di Felda dekat je. Berhenti masjid, habis siap masjid, saya terus pergi surau. Sampai surau kata, Ustaz sembahyang mana? Sembahyang ke masjid ni. Ustaz tak perasan kata imam tu tenang. Memang saya perasan juga tuan-tuan. Ya. Okey, dia sebut Maliki, sampai ini saya ingat, Maliki Yaumiddin. Apa ya dulu tuan-tuan sekalian, panjang tu Maliki, tapi sabarlah. Sebab dalam fiqh dia tak masuk dalam bab yang membatalkan sembahyang. Okey, tak apa. Okey, saya ingat kena silap rakaat pertama, rakaat kedua berserupa juga. Maliki payah tu sekalian. Sabar ya. Okey, sebuah masjid pun sama juga tu sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim boleh. Sirat yang kedua tenang. Okey, ihdinas siratal mustaqim. Sirat panjang pula. Sabarlah tuan-tuan sekalian. Dah habis cerita. Okey, batal ke? Tak batal. Salah. Okey, habis cerita. Okey. Jadi jemaah tu tegur, dia kata, Ustaz, ya, Ustaz semayang untuk imam lagu tu, semayang lah, sabarlah. Itulah tu imam yang ada. Masjid yang satu lagi tu sekarang pun disebut ya, ada masa Ustaz tegur lah, tak larat juga menegur. Ya, awak tegur dah tegur. Carilah orang yang baik menegur dia kan. Takkan saya nak tegur tu imam dalam ceramah. Dalam ceramah tegur tu imam seorang, 6 bulan tak datang ke masjid esok. Tuan-tuan sekalian ya. Okey, kita orang dah tegur dah Ustaz, dah tu dia kata kalau nak cari hak sedap sangat, ambil imam Mekah. Sabarlah. Saya kata sabarlah. Jadi masa dia suruh sabar. Itulah ajaran Nabi SAW. Dah kita takbir, sudah. Itulah tu imam kita, sabar. Allahu Akbar, sudah. Ya? Ada ini cerita masalah imam banyak lah. Ada satu imam tuan-tuan sekalian pergi satu masjid kita juga. Dia mengadu, dia kata, Ustaz, imam ni imam muda. Sekarang imam muda ni dia baca lagi fasih, dia cepat sangat Ustaz. Okay. Allahu Akbar, kami betul Allahu Akbar, baru nak menyebut Subhana Rabbil Azim, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia patah Subhana Rabbil Azim, Sami Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, mudah je. Tuan-tuan jumpa imam lambat, apa kita buat? Kita lambat. Nah, ada juga imam Bismillahirrahmanirrahim, kita khabar sudah lah. Ini bila sedai ada imam 75 Allahu Akbar, dia nak betul lutut pula. Kita pegang mudah, kaedah Nabi mudah, terima seadanya. Imam lambat, kita lambat. Imam cepat, kita cepat. Dah, imam cepat, bahagia, tenang. Kita rukuk, Allahu Akbar,
Kita baru dah menyebut subhanallah sami Allah, kita pun naik, tak payah baca. Kan payah sangat. Okay? Kalau dah baca sekali sudah. Kita sujud, okay? Kita pun teruskan baru nak baca subhanallah Allah, Allah selalu. Kita pun balik kau tak payah baca dah. Ikut saya baca kita teruskan. Dah. Ini Nabi ajar tuan-tuan sekalian. Ya, kalau kamu dah tak puas hati sangat, ya, ikut imam. Lepas tu semayang seorang, semayang panjang-panjang. Tuan-tuan semayang isyak tadi, nak marah ketua imam. Okay. Saya minggu lepas semayang di Kuala Lumpur, tuan-tuan sekalian, Masjid Usama bin Zaid. Okay. Turun-turun dengar, nak Masjid Kuala Lumpur kan besar, naik dekat 2, tuan-tuan sekalian. Dengan anak pergi, tuan-tuan sekalian, rakaat pertama ni baca ara'aital lazi yukazzibu bidi. Orang kata cepat tu imam Kuala Lumpur ni. Tuan sekalian, sedap-sedap tapi dibaca ayat pendek. Dah lah naik rakaat pertama hilang dah. Aku sampai ke atas. Sampai ke atas kan rakaat kedua iza ja'a nasrullah pula, tuan sekalian. Rupanya orang Kuala Lumpur ni nak cepat. Okay, baca panjang-panjang ni kotak di makmur ni. Hari ni lah kau terakhir datang. Dia jam semua mesti. Kena faham situasi dia. Oh, saya faham tuan-tuan sekalian. Dah tuan-tuan sekalian. Iman cepat, kita cepat. Tak ada masalah. Tak puas hati lepas tu semayang sunat ba'diyah. Nak marah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat lepas Fatihah lah. Yasin wa ta'ala. Okay. Orang balik 9 pukul 9 balik, tuan-tuan tak balik lagi. Pelik nengok. Ngapa tu lagi? Kau semayang sunat ba'diyah tadi 4 rakaat setengah jam nak marah ketua imam. Kan payah sangat tuan-tuan sekalian. Kalau nak buat lah bertobat tak buat. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila balik sunnah Nabi tenang. Oh gitu Nabi ajarnya. Kalau kamu jangan bertikai. Nasihat saja. Kalau yang tak betul tu nasihat. Dan dalam amalan kita ikut imam kita. Dan kalau kita rasa mungkin nak panjang, kita panjangkan sendiri. Nabi SAW menyebut, dan jika kamu sembahyang seorang, panjangkanlah mengikut kamu nak. Tadi tak puas hati, tak sempat masa rokok, sujud, tak sempat nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dibenarkan baca sampai 11 kali. Tapi elok 3 je. Tapi tak puas hati kan, ulama kata boleh sampai 11 kali, bahkan 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Marah. Okey, bukan bayar sangat kan. Sebab dia nak ajar hati tenang. Tak payah kan kita fikir bila kita sembahyang Allahu Akbar. Kita sedang sembahyang berjemaah bersama dengan imam. Terima seadanya tuan-tuan sekalian. Yang tak betul, jika berlaku tak betul, kita menasihati. Jadi panduan Nabi ni mudah. Saya ulang balik tuan-tuan sekalian. Ada peluang untuk pilih pemimpin, pilih yang baik. Bila dia lantik, terima seadanya. Okey. Jika dia silap, betulkan dia. Jika dia buat baik, sokong apa yang dia buat. Yang keempat, ini payah. Doakan kebaikan untuknya. Oh, tuan-tuan senang tuan-tuan sekalian. Okay, lepas sembahyang tahajud tadi, tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya, sekali-sekali tuan-tuan spesifik. Kalau tuan-tuan berjaya, memang tuan-tuan martabat wali. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah hidayah kepada yang di-Pertuan Agong, kepada raja-raja kami, supaya mereka mengikut jalan sunnah doa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bantulah PM. Tak berapa nak menyebut. Bila tak ada menyebut, ada masalah. Saya bukan sokong sangat, semua lah. Ya, semua pemimpin-pemimpin kita, Nabi ajar kita doa apa? Kebaikan. Ya, siapa doa celaka, Allah berikan kecelakaan itu kepada diri. Dah tu sampai bila nak selesai. Okey, abang politik mus sampai bila tak sampai pukul 8 tak mau habis kan. Nah, baik kembali pada bincangan kita, ikut panduan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sama pun sekali diuji. Kalau ikut nak marah sangat, kejahatan yang dilakukan oleh kaum dia. Tapi ada panduannya. Nabi kena ikut panduan yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang sahabat yang tak tahan diuji, ya, yang tak tahan, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Nabi. Wahai Rasulullah, doakan laknat kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Doakan laknat kepada mereka. Nabi jawab apa? Aku diutuskan untuk memberi rahmat, bukan untuk memberi laknat. Ya.
kejahatan mereka nanti akan dibalas oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita ikut, kita lihat, baca sekali-sekala, dengar bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita jumpa satu pun ucapan yang tak baik melalui kata-kata yang kecil yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya kebaikan, walaupun terhadap musuh-musuhnya amat jahat, yang lebih jahat daripada musuh-musuh yang kita katakan musuh pada hari ini. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'amlaitu lil kafirin thumma akhastuhum fa kaifa kana nakir. Tugas kamu teruskan berdakwah, jangan sedih, sebab bukan kamu saja, kamu ni merujuk Nabi SAW yang didustakan. Nabi-nabi dulu pun sama. Kemudian Allah kata fa'amlaitu lil kafirin, aku tangguhkan azabku untuk orang-orang kafir. Jadi Allah nak isyaratkan soal orang kafir, pemimpin-pemimpin dia yang buat jahat kepada kamu, serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan uruskan mereka, dan bagi mereka nanti balasan, di dunia bahkan di akhirat. Kemudian Allah menyebut faka'ayyim min qaryatin, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berapa banyak kota yang kami telah binasakan dan penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Berapa banyak pula telaga yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Allah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada umat Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW dan pada orang kafir Quraisy ketika itu, kamu semua tak percaya kepada Rasulullah. Inilah apa yang dibuat oleh umat-umat dahulu, dan hari ini kamu tengok sendiri, kita pun ni pun sama, peninggalan-peninggalan umat dahulu kekal sehingga hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu tengok apa tu kaum tempat Korea ni kampung, kampung atau kawasan, penduduk yang telah dibinasakan. Saya fikir mungkin tak tahulah sekarang, tuan-tuan yang pergi Mekah atau tepi mungkin tak dibawa sebab jauh sangat. Di Saudi sini tuan-tuan sekalian ada satu disebut Madain Saleh, sampai ini kekal, yang menjadi tempat untuk dilawati. Kesan tempat manusia atau umat dahulu, umat Nabi Saleh telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut, ini Allah sebut pada penduduk Mekah, kamu tengok sendiri, ada umat dahulu yang Allah musnahkan, kekal sehingga hari ini. Kesan-kesan kemusnahan itu, telaga-telaga, di cerita sumber minuman dulu kan, telaga-telaga yang ditinggalkan, yang telah rosakkan hasil daripada kesan azab yang Allah turunkan kepada mereka. Dan kamu lihat juga binaan-binaan yang runtuh sama, dan kita hari ni pun boleh tengok, tak pergi pun boleh search, tengok internet tuan-tuan sekalian, termasuk juga disebut laut mati dan sebagainya. Itu semua kesan. Allah kata ini menunjukkan telah berlaku, apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat, dan mereka semua dibinasakan. Bagi Rasulullah dan para sahabat dan kita semua mengambil pengajaran untuk teruskan kesabaran. Orang-orang yang melakukan kejahatan, dia harus ingat Allah akan balas kejahatan mereka. Ada serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tutupkan dengan menyatakan afalam yasiru fil ardh fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang mana mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati di dalam dada. Ini Allah tutupkan tuan-tuan sekalian dalam ayat ini untuk kita semua, sebab tuan-tuan sekalian dia ada satu sifat, manusia ni dia tahu perkara yang betul tapi sukar untuk menerimanya. Ini kritikan semualah. Walaupun ayat ni Allah kritik kepada penduduk, pada kaum Quraisy Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah, yang ketika itu tahu kebenaran lalu mereka tidak terima kebenaran. Allah kata apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi, tengok kesan-kesan tadi, lalu Allah pun kata ada hati
tapi tak memikir, ya. Ada telinga tapi tak mendengarnya, ya. Sebenar ada mata tetapi buta. Mereka sebenarnya bukan buta mata, tetapi hati yang tertutup kerana menolak kebenaran, ya. Ni ada tu, siapa tu kat belakang, cuba tengok siapa yang minta dipanggil. Tetamu tak ada tetamu, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini tentang, ya, manusia, sifat manusia yang suka untuk terima kebenaran. Ni kita malu sekarang. Sebenarnya hati manusia disebut fitrah, ya, dia tahu betul, ya. Kalau kita mulai yang dahsyat, orang kafir sendiri, ya, tolak kebenaran, sebenarnya dia ada fitrah, dia tahu betul sekarang, ya. Hari ini minta maaf saya tak pasti, tuan-tuan ikuti dah perkembangan teknologi. Saya tak ikut sangat, setahu saya sikit, ya. Chat GPT, ya, sekarang ini tuan-tuan sekalian, teknologi bahasa mudah, teknologi gila, ya. Sekarang anak-anak kita universiti pesyarah-pesyarah risau lah, tuan-tuan tahulah, ya. Tahu, ya. Jadi tak payah membaca dah, tak payah buat assignment, tak payah benda, tuan-tuan, tak payah buat, tekan, ya, tekan Chat GPT tu, tulis soalan, ya, siap satu assignment, tuan-tuan main, ya. Boleh tulis, tolong buat saya sajak tentang kasih sayang antara anak dengan ayah. Ni buat sajak, tuan-tuan sekalian. Bahaya. Jadi saya pun sama sekarang, tempat saya terpaksa fikirlah soalan-soalan, tuan-tuan sekalian, yang Chat GPT tak boleh jawab, tapi banyak jawab boleh jawab. Semalam tu sekarang saya mengajar bahasa Arab, ya. Saya ambil soalan bahasa Arab, saya letak, dia jawab, celaka tu. Ini teknologi tu. Saya pun tak faham. Dia sebenarnya tak ada apa, tapi yang buat tu memang jenis lah, tuan-tuan sekalian. Hari ni sekarang dia ada yang baru, kena bayar, dia boleh bercakap, tulis sekarang boleh bercakap. Dia rakam tu, dia ada seorang tu dia kata, wahai Chat GPT, dia cakap bahasa Inggeris lah, ya. Agama mana yang paling betul? Dia tulis, Chat GPT jawab, ya, agama yang paling betul ialah Islam. Jawab, orang kafir dia terkejut. Dia orang kafir ni dipercayakan Chat GPT, dia suka Islam, ya. Apa bukti kamu tahu bahawa Islam tu betul? Dia jawab pula, kerana Al-Quran itu betul, Bible semua tak salah. Dia jawab bahasa orang dia cari lah, eh? Dia kata lepas tu, kalau betul Islam tu betul, macam mana kalau saya nak masuk Islam? Dia kata kamu kena bersyahadah. Dia jawab gitu. Macam mana syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah. Untuk baca ini teknologi hari ni, okay? Jadi mereka ni sekarang orang hari ni pun sama, okay? Bila dia tengok tuan-tuan sekalian, okay? Maknanya Allah menentukan hak teknologi hari ni pun, okay? Menerima kebenaran, terima kebenaran. Cuma terpulang pada manusia nak terima atau tidak. Dan kita maklum sekarang, mengapa tak terima? Sebenarnya bukan tak tahu itu tak betul, kerana nafsu, okay? Dan semua perkara, termasuk tadi kita cerita sifat-sifat mulia, bukan tak tahu, tapi tak sedar, tuan-tuan sekarang, ya. Termasuklah perdebatan politik ke mazhab yang ada, tuan-tuan sekarang. Ustaz lebih tahu lah, ya. Saya tengok dia ada satu kecenderungan, bukan orang tak tahu sifat mulia, tapi berkelahi tu sedap. Itu je lah, itu jawapan. Seronok gaduh, tuan-tuan, ya. Dulu saya sekadar ulang, tuan-tuan sekalian, di mana-mana tempat ni pesan anak-anak kita yang baru bekerja dan sebagainya, betulkan, ya, sifat attitude, ya. Jadi orang yang hormat ketua macam tadi, mudah kan, masuk mana-mana tempat hormat ketua. Ni termasuk cikgu-cikgu, saya pun cikgu juga, masuk sekolah sejak dulu sampai sekarang bersama dia ada satu kecenderungan, dia sekejap je nak mengajarnya, lepas tu dia masuk geng. Yang ramainya geng kutuk pengetua atau guru besar. Kalau tuan-tuan duduk di jabatan mana-mana, tuan-tuan jadi ketua, lepas semayang tuan-tuan doa, ya. Ya Allah, aku ampunilah dosa-dosaku jika aku ada silap pada kaki tanganku dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka, ya. Mungkin mereka ada silap padaku. Memang banyak. Depan tuan-tuan memang di mana muka, di belakang tak sakira lah, ya. Okay. Yang kumpulan kedua, hak mengampu tak ramai,
Okay. Siapa tak kutuk dianggap kumpulan mengampu. Itu bahaya tu sekarang. Dia tak sedar sekarang. Okay? Dia seronok juga. Itulah keadaan yang kita hadapi. Ya? Sedangkan yang diajar ialah hormat pemimpin. Mengapa? Sebab dia suka balah. Dia kalau minum air tu cerita tentang kerjaya tak sedap. Macam mana dengan pelajar kita ni lemah tak sedap. Tak ramai pandai baca tak sedap. Yang sedap walaupun tu haji kita perangai tak berubah-ubah gitulah. Dia sedap juga sekarang. Jadi bukan orang tak tahu benda itu tak baik. Namun hati juga sekarang. Doalah. Ya, Allah beri petunjuk kita semua. Ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita baca Quran, baca hadis Nabi SAW, dia ke arah menasihati kita, mengingatkan untuk duduk di jalan supaya kita tidak mengikut nafsu syaitan, laknatullah. Ya, sebab tuan-tuan sekalian, inilah dalam Nabi sebut 5 musuh. Ya, salah satu apa dia? Nafsu. Ya, nafsu ni bukan hal besar-besar, kecil-kecil sama tuan-tuan sekalian. Yang ada pada kita lah. Ni pun untuk sekalian, ulang banyak kali. Ya, ada manusia bukan dia tak tahu, bukan dia tak tahu sekarang benda itu salah, tapi kadang sukar untuk dia melawan nafsu dia. Ini minta maaf ya, tuan-tuan yang merokok. Saya ambil pandangan merokok makruh. Saya tak ambil arah ni sebab malas berdebat, penat pada manusia. Dia berdebat macam mana pun, awak tahu dah ini fatwa rokok haram. Ada khilaf dia mengaji ke bab ni sebelum dia merokok. Lepas tu dia akan jawab pula, bukan kau aja merokok ni. Awak tahu dia kata, ni wali orang Temelloh disebut kau ni merokok sebab daripada umur 5 tahun merokok, buat ni nak tinggal. Tu alasan pandai dia bagi. Tok dia ajar. Dia khabar ketuk dia pula, ketuk ajar. Ayah biar ni, ayah pun merokok juga. Ustaz pun merokok. Tu sedap pula. Doktor pun merokok. Dia menambah tuan-tuan sekalian. Semua untuk membela diri sendirilah tuan-tuan sekalian ya. Okay? Tapi hati kita tahu tuan-tuan sekalian, merokok tu salah. Apa saja, walaupun makruh tak elok lah. Bukan merokok saja, saya ambil contoh lah. Manusia suka untuk menolak tuan-tuan sekalian ya. Bukti, ni ulang banyak kali ya. Apa bukti merokok tu tak elok? Tak ada orang baca bismillah sebelum merokok. Okay? Kalau tuan-tuan merokok, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, memang tenang. Tuan-tuan sekalian ya. Okey, jadi kembali pada ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ya, ini kitaran saja. Ayat Allah cerita ni dah pusingan hidup manusia. Okey, yang mana kita dituntut untuk mendekatkan diri kita dengan panduan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri kita orang yang sentiasa bersedia menerima kebenaran walaupun bertentangan dengan diri kita. Yang pertama, terima. Tak buat itu cerita lain. Kita terima dia betul dan berusaha ke arah untuk membaiki. InsyaAllah kita akan selamat ya. Doakan Allah berikan petunjuk hidayah kita kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.